Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel terkini ya, ucapan daripada Datuk Samsul dalam satu mesyuarat agung tahunan cabang Tanjung Karang. Jadi menarik yang untuk saya bawakan bersama dengan anda sahabat semua, mesej yang akan disampaikan oleh Datuk Samsul ini. Jadi tanpa buang masa, kita tonton video ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih pada saudara pengacara Majlis Perasmian MATC bagi Keadilan Tanjung Karang, sahabat saya Tuan Haji Yahya bin Haji Mat Sari, Ketua Cabang Batik Ahli Rakyat bagi Tanjung Karang merangkap isu politik kepada Menteri Dalam Negeri, dan juga pegawai penyelaras Pusat Khidmat bagi Dun Permatang yang dikasihi Tuan Haji Anwar Karisun, Timbalan Ketua Cabang Keadilan Tanjung Karang, Saudara Raja Setiausaha Cabang, Naib-Naib Ketua Cabang, Pimpinan Jawatan Kuasa, Ketua-Ketua Sayap, Ketua Wanita, Puan Fazidah, Ketua MK, Saudara Ashraf, Puan Salasiah, Timbalan Ketua Wanita Negeri, tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan, para pemerhati yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya mengatur syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama hadir dalam program yang sangat penting bagi parti, iaitu perhimpunan setahun sekali dalam siri kita membahas mengenai perkembangan parti kita di peringkat cabang ini. Dan tentunya saya yakin selepas ini pimpinan dan anggota akan mendengar pandangan-pandangan daripada akar umbi bagaimana untuk kita menyusun dan mengendalikan perjalanan cabang ini untuk tahun 2025. Saya sempat baca buku laporan tadi dan saya ucap tahniah kepada kawan-kawan di Tanjung Karang. Tahun ini saja saya ingat hampir 40 program yang telah berjaya dikendalikan di dalam cabang Tanjung Karang ini. Syabas kita ucapkan kepada pimpinan. Saudara-saudari dikasihi sekalian, kalau kita membaca beberapa analisa, ada satu pandangan yang diberikan oleh pensyarah sains sosial bagi Universiti Malaya, namanya Dr. Taufik Yaakob, yang berkata kawasan Parlimen ataupun kawasan Tanjung Karang ini adalah kawasan 3P, iaitu kawasan pengeluaran padi, dan juga kawasan sekolah pondok, dan juga kawasan yang boleh kita anggap sebagai pedalaman ataupun kampung. Kursi Parlimen ini sejarahnya wujud sejak tahun 1974 dan dikuasai oleh Barisan Nasional. Namun kalau kita lihat siapakah pencabar utama bagi Barisan Nasional di Tanjung Karang waktu itu, mengikut sejarahnya ialah Parti Islam Malaysia PAS. Justru saya ingin lontarkan perkara ini sebagai mukadimah dalam ucapan perasmian ini. Saya fikir keadilan Tanjung Karang sewajarnya pada tahun ini, sebermula awal tahun depan mungkin, untuk memikirkan langkah bersifat jangka pendek dan jangka panjang tentang apa yang boleh dibuat, dilaksanakan di kawasan yang disebut sebagai 3P ini, seperti di kawasan Parlimen Tanjung Karang ini. Sebagaimanapun kita buat program dan sebagainya, perlu ada di dalam pemikiran kita
bahawa program itu mesti mampu untuk memikat dan meyakinkan hati pengundi-pengundi dalam kawasan Parlimen Tanjung Karang ini untuk memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan, apatah lagi kepada keadilan. Itu pada saya premis yang sangat penting untuk kita sama-sama sebagai pimpinan dan anggota ini faham betul-betul. Kita buat program bukan sekadar buat program. Kita buat program itu dengan tujuan untuk sama-sama meyakinkan pengundi-pengundi, meyakinkan mereka yang dulunya di atas pagar, meyakinkan mereka yang mungkin hostile dan tidak setuju dengan kita, tapi sekarang ini kita berada di dalam kerajaan untuk mengajak mereka buat perubahan dan kembali kepada kita. Inilah cabaran yang paling besar pada kawan-kawan di Tanjung Karang ini. Kerana kita tahu bahawa pendekatan kempen di kawasan Tanjung Karang ini berbeza dengan tempat-tempat yang lain. Dalam negeri Selangor misalnya, kita ada tempat-tempat yang kawasan bandar. Jadi sudah pasti pendekatannya lain. Sentimen juga lain. Sebab itulah di kawasan-kawasan seperti Tanjung Karang ini, sangat penting untuk kita sama-sama duduk dan bincang. Membuat beberapa profiling untuk memastikan next 3-4 tahun ini, bila waktu bubar Parlimen nanti ataupun Dewan Undangan Negeri, kita berjaya merampas mula kawasan Parlimen Tanjung Karang ini. Boleh atau tidak, saudara-saudari? Ini semangat yang pada saya sangat penting. Kita bekerja itu mesti ada tujuan. Kita bekerja itu mesti ada objektif. Beberapa kilometer dari Tanjung Karang ini tempat saya bertanding dulu, iaitu di Bagan Datuk. Saya hanya ada kurang lebih 1 bulan untuk memastikan kita berjaya di kawasan itu. Walaupun lawan saya waktu itu adalah Presiden UMNO yang telah bertapak di situ 27 tahun. Jadi beberapa pendekatan yang strategik saya dan pasukan itu lakukan. Alhamdulillah, paling tidak pun tidak kalah banyak. Hanya kalah 348 undi. Saya nak buat setting yang sama untuk di kawasan Tanjung Karang ini. Karena pada saya, dengan kekuatan machinery seperti ini, yang jauh lebih baik daripada kekuatan jentera saya sewaktu bertanding Bagan Datuk, itu pada saya memungkinkan untuk kita merampas semula kawasan Parlimen Tanjung Karang ini. Alhamdulillah, Bagan Datuk dulu yang saya mula masuk ada lebih kurang dalam 40 orang saja jentera. Baru-baru ni saya rasmikan mesyuarat agung, mereka berjaya memperkukuhkan parti. Mesyuarat agung Bagan Datuk baru-baru ni hampir 500 anggota hadir untuk mesyuarat agung. Itu pendekatan kita, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Kita ada 3-4 tahun. Kita ada tokoh pemimpin seperti Saudara Yaya yang daripada awal lagi bergelumang dalam jalur perjuangan parti ini. Banyak battle ataupun pertempuran yang beliau telah lalui. Banyak kali kena tikam pun, banyak kali kena tembak pun, tapi hidup lagi. InsyaAllah pengalaman ini mengajar kita. Sebab tu saya nak ubah pengalaman ini kepada memberikan suatu hasil lebih baik, yang lebih manis di Parlimen Tanjung Karang ini. Saya nak harap assignment saya ataupun permintaan saya dalam mesyuarat agung ni, selepas saja mesyuarat agung, saya nak minta Pak Ya dan kawan-kawan susun segera 100 orang komando kita ini, yang kita akan hantar pergi latihan. Kita masukkan dia di dalam camp, kita bagi betul-betul pengarahan supaya bila mereka keluar daripada latihan, mereka boleh buat program sasaran yang strategik untuk menarik dan memberi tumpuan kepada pengundi-pengundi. Kalau itu berjaya kita lakukan tahun ini 100 atau 200 orang, tahun depan kita cari lagi. Saya yakin dengan kerja yang tersusun ini, tak ada sebab untuk pengundi-pengundi ini tidak boleh memberikan sokongan kepada kita. Pengalaman saya, saudara pun sedia maklum, saya yang selalu dihantar oleh parti untuk bertemu dengan mereka-mereka yang kuat-kuat. First lawan saya dulu Ali Rustam, sekarang jadi gubernur dah. Ya, nak, sebab pertempuran tu sangat menyakitkan. Tapi alhamdulillah menang. Jadi maknanya pengalaman yang ada ni, kita nak berkongsi dengan jentera kita di bawah.
supaya jentera kita ini faham, yakin dan boleh lakukan perkara yang betul dan strategik untuk menarik sokongan pengundi-pengundi dalam kawasan Parlimen Tanjung Karang ini. Sampai bila kita nak biarkan kawasan ini kepada pembangkang? Kita punya parti semakin kuat, program semakin banyak. Sewajarnya dari segi atas kertas itu memihak kepada kita. Tetapi kenapa kita masih lagi belum berjaya? InsyaAllah saya yakin kita mula dengan pasukan yang ingin kita latih ini secara bersungguh-sungguh. InsyaAllah saudara-saudari boleh tulis atas kertas 13 Oktober 2024 ni saya cakap, dengan kerja yang kemas dan tersusun, pilihan raya umum akan datang, kita akan bagi sapu bersih dalam kawasan Parlimen Tanjung Karang ini. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, bagi kawan-kawan yang lama dalam parti, saya tahu dalam dewan ni ramai yang lama, ramai juga yang baru masuk. Kawan-kawan yang baru kita alu-alukan, marilah masuk dalam parti yang merupakan parti masa depan ini. Kerana parti kita ini, kenapa saya katakan parti masa depan? Ia adalah sebuah parti yang merupakan gambaran Malaysia itu sendiri. Parti kita wujud di 222 kawasan parlimen. Kalau kita tengok UMNO misalnya, dia tidak ada di Sarawak. Dia tidak ada di semua kawasan parlimen. Komponen utama sekarang kerajaan perpaduan itu adalah keadilan. Kita ada di 222 kawasan parlimen. Maknanya secara masa depan inilah parti yang akan membawa suara anak-anak Malaysia dan mewakili mereka dan membantu mereka sekiranya mereka berdepan dengan cabaran dan juga permasalahan. Inilah parti yang kita sama-sama bina sejak tahun 1999, sudah pun berusia 25 tahun. Bagi kawan-kawan yang lama, sebahagiannya berada di kedudukan, sebahagiannya memilih untuk menjadi anggota biasa, sebahagiannya tidak ada peluang lagi setakat ini. Tetapi percayalah bahawa parti kita ini tidak pernah melupakan jasa dan perjuangan rakan-rakan. Kalau ada kawan-kawan di Tanjung Karang ini memerlukan bantuan apa jua program yang boleh kita sama-sama laksanakan, maklumkan kepada Pak Ya ataupun kepada saya sendiri, InsyaAllah kita akan bantu. Kerana saudara-saudari, sejak 1999 yang memberikan dorongan kepada perjuangan ini adalah anggota dan kawan-kawan kita di bawah. Sebab itu kita tidak boleh lupakan mereka ini. Ini kawan-kawan yang berjuang dengan kita di waktu, di kala itu kita ditekan dengan bersungguh-sungguh oleh pihak penguasa. Ramai yang kena buang kerja, ramai yang kalau jadi guru kena pindah sekolah, yang kaki tangan kerajaan kena pindah sana sini, yang kena tekan. Tetapi kawan-kawan yang lama ni, alhamdulillah mereka istiqamah, dan alhamdulillah 25 tahun lepas itu kita berjaya diberikan amanah dan mandat untuk memimpin Malaysia dan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Inilah perkara yang pada saya sangat penting. Apa yang mendorong kita dulu untuk berjuang? Apa yang berikan semangat pada kita dulu untuk berjuang? Kita tidak berikan bantuan kewangan. Kita berdepan dengan segala macam kepayahan. 2008, yes, kita berjaya menang kerajaan negeri Selangor. Tetapi saudara-saudari tengok bagaimana sejak tahun 2008 kita ditekan. Dan cabaran itu bukan sedikit, besar. Tetapi saya yakin waktu itu anggota kita, mereka yakin dengan perjuangan ini. Yang mendorong kita waktu itu adalah reformasi, membuat perubahan. Yang mendorong kita pada ketika itu ialah untuk memastikan bahawa Malaysia akan kita naikkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri untuk memimpin. Itulah idea yang mendorong kita untuk berjuang sampai habis-habisan. Alhamdulillah sekarang ni kita dah berjaya. After 25 years kita telah berjaya, dan kejayaan itu sekarang ini peluang untuk kita isi kemenangan. Sebab itulah idea pendorong sekarang ini untuk kita berjuang lagi. Pertamanya yang digagaskan oleh Perdana Menteri, iaitu Malaysia Madani. Saya harap kawan-kawan di peringkat akar umbi ini dapat memahami apa dia Malaysia Madani ini. Saya harap juga kawan-kawan pimpinan di peringkat cabang, tahun ini, tahun depan boleh kita rencanakan program berterusan dan berkala
memberikan kelas pemahaman tentang Malaysia Madani. Jangan ada di kalangan anggota kita yang kalau ada orang tanya di kedai kopi apa dia Malaysia Madani, dia tak boleh jawab. Itu amat memalukan kita. Ada di kalangan anggota dan pimpinan menjadi pemimpin masyarakat, YDP, PIBG misalnya, pengurusi surau misalnya. Maka di sana apabila dijemput untuk memberikan ucapan, huraikanlah sedikit tentang Malaysia Madani. Kerana Malaysia Madani telah melalui proses yang panjang, dalam penjara, luar penjara. Datuk Seri Anwar memikirkan ke depan ini bagaimana untuk bawa Malaysia lebih baik. Kena faham 6 trust yang ada, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang sangat penting untuk kita fahami dan hayati. Dan bila kita dah ada perkara ini, saudara-saudari, sewajibnya kita dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin di peringkat akar umbi. Inilah perkara yang pada saya sangat penting yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. InsyaAllah bagi kawan-kawan yang hantar badan-badan pertubuhan bukan kerajaan, NGO itu, insyaAllah saya percaya sebahagiannya di Tanjung Karang ni pun dah dapat juga bantuan-bantuan daripada pejabat Perdana Menteri. Jadi untuk itu, oleh kerana Tanjung Karang ni special, tahun lepas pun saya rasmi, tahun ni pun saya rasmi juga. Kan tak? Jadi kalau ada NGO yang mewakili cabang AMK dan wanita, serahkan segera kepada saya, insyaAllah dalam masa sebulan ni kita uruskan. Cuma saya minta jemputlah program, kerana dia buat program, dia jemput Pak Ya je. Saya pun bengang lah juga. Pak Ya tak bagi pun, kan? Ini terang-terang lah cakap, kan? Mesyuarat Agung dari panggil Pak Ya 10 kali, panggil saya sekali jadilah. Ini tak panggil langsung. Aku nak kempen pun tak boleh. Jadi gurau kan. Dan yang saya sebutkan tadi latihan. Saya serius tentang latihan ini. Sebab kita ada banyak agensi untuk kita manfaatkan. Latihan anggota pimpinan, satu bab. Program-program menyantuni rakyat, satu bab lagi. Dan juga program-program khusus, strategik, yang membabitkan agensi. Saya percaya Pak Ya punya banyak pengalaman. Hari ini pun saya tengok sangat hebat. Malam tadi pun saya tengok juga live program apa? Cempilung apa? Cempuling. Program cempuling. Satu haram pun aku tak faham. Ya, tapi layan jugalah, kan? Maknanya kita telah berjaya menguasai apa yang disebut sebagai peranan sebagai kerajaan. Cuma nak menang je kali ini. Program very good, berbagai. Cuma yang belum menang. So let's work together untuk cabang Tanjung Karang ini. Saya nak setiap tahun kita kendalikan secara strategik program-program kita, menyantuni anak-anak muda, terutamanya pengundi-pengundi pertama kali, memberi keyakinan kepada mereka, biarlah kita boleh pacakkan panji-panji keadilan, menang di Parlimen Tanjung Karang ini dalam pilihan raya yang akan datang. Boleh atau tidak, saudara-saudari? Reformasi, keadilan, lawan tetap, lawan sampai. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasa rendah diri dengan ini merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Cabang Keadilan Tanjung Karang untuk tahun 2024. Sekian, Assalamualaikum. Terbaik, itu dia ucapan daripada Datuk Samsul merasmikan ya untuk Mesyuarat Agung Tahunan Cabang Tanjung Karang dengan mesej yang begitu baik supaya untuk terus bekerja keras untuk mengekalkan dan mencari kemenangan pada mungkin PRU yang akan datang. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangannya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.